Baik. Okey, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Amin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم أمورنا على خير وفي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana masih lagi memberi peluang untuk kita bernafas, hidup dalam keadaan aman dan juga dengan penuh ni'mah, rahmah, barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebahagian kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa sekali ujian kesihatan, ujian banjir, ujian hujan, ujian wabak, ujian COVID yang bertukar-tukar, COVID macam-macam varian tak habis-habis sampai bila kita tak tahu bila nak sudahnya. Sekarang semakin baru dia upgrade ikut masanya. Yang lepas-lepas dah hilang, dah tak ada, dah tak muncul dah delta, dah ke mana entah sekarang ni lain pula. Wallahu a'lam. Macam mana kita nak hidup? Apa pun kita ada Allah Subhanahu wa taala. Besar mana sekalipun rusing kita, besar mana sekalipun serabut kita, besar mana sekalipun susah payah kita, kita masih ada yang Tuhan yang lebih besar dari segala-gala urusan ataupun perkara-perkara yang menjadi musibah ataupun menjadi halangan dalam hidup kita. Itulah ungkapan yang sangat-sangat memberi kuat semangat kita. Jangan kita berkata hammi kabir. Jangan kita kata masalah kita besar. Kita katalah kita ada Tuhan yang lebih besar daripada itu untuk bersama kita. Okay, Alhamdulillah malam ini insyaAllah seperti biasa kelas kita Asas Tajwid. Asas Tajwid, kelas asas Tajwid untuk kita semua. Jadi maksud untuk kita nak faham bersama, kita nak amal bersama, kita nak perbaiki ilmu kita, tambah lagi pengetahuan berkenaan membaca Al-Quran dengan betul secara bertajwid. Dan kita Alhamdulillah setelah kita bersama dalam kelas-kelas tajwid ini beberapa bulan sudah, mungkin kita dah lebih daripada separuh kita kongsi dan juga kita mudzakarah, kita berkata bersama dalam kelas-kelas ini berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Mudah-mudahan itu menjadi tazkirah ataupun mudzakarah, peringatan, ulang kaji bersama yang bermanfaat dan juga memberi kesan yang barakah untuk kita membaca Al-Quran dengan baik dan betul insya-Allah. Seperti biasa, kita akan latihkan diri kita dan kita akan biasakan diri kita dengan murajaah. Murajaah maknanya kita buat ulang kaji segala hukum-hukum yang telah pun kita belajar yang kelas-kelas sudah. Kita akan mula malam ni seperti biasa. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin mempunyai 5 hukum. Hukum pertama kita ada izhar halqi. Okay, dengan secara mudah dan dengan secara ringkasnya boleh insya-Allah. Izhar halqi, macam mana kita nak tarifkan izhar halqi? Rumusan yang mudah, persilakan. Okay. Boleh kita bercerita siapa pun, bercerita saja rumusan yang paling penting dalam hukum yang pertama nun sakinah dan tanwin izhar halqi. Mana kita nak bagi ringkasan izhar halqi? Tak kira siapa dipersilakan. Malam ni mudah. Izhar halqi, nun sakinah atau tanwin berjumpa dengan huruf halqi, halqum, kha, ra, ha, ain, ha dan a, hamzah. Dibaca dengan jelas tanpa dengung.
urun nun mati atau tanwin itu. Dan yang bacaan tu jangan sampai kita bersekata sakta dan tak ada berkala-kala. Bagus. Alhamdulillah. Contohnya. An amanu, an amta. An'am. Tak cukup. 1, 2 cukup. Alhamdulillah. Nun mati bertemu dengan ain, hukumnya izhar halqi. Okey, alhamdulillah itu maknanya Haji Taib dah ada tambah sikit lagi. Maknanya dalam kita membaca izhar, asalkan hukum izhar, kita hati-hati jangan ada saktah terberhenti. Sebabkan kita nak zahirkan huruf yang izhar tu, kadang-kadang kita terqalqalahkan nun mati ataupun tanwin tu. Itu tambahan. Alhamdulillah. Boleh kita bercerita. Macam tu seronok. Nanti kalau hukum semua kita boleh bercerita macam tu, insya-Allah tajwid dia akan jadi best friend kita. InsyaAllah. Macam kita sebut tadi, ada orang tu kata tajwid ni jauh-jauh je kan. Lambai dari jauh-jauh dan tak nak dekat-dekat lagi. InsyaAllah kalau kita selalu tegur dia, selalu kita bertanya khabar dia, insyaAllah dia akan jadi kawan karib kita insyaAllah. Okey, hukum yang kedua. Hukum yang kedua, silakan. Okey, saya pilih idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah siapa? Boleh bagi rumusan secara ringkas? Kalau boleh, okey. Kita mula dengan yang selalu dulu, nanti ada kita nak peserta-peserta baru yang boleh bercerita bersama. Manalah tahu dia dapat keluarkan ilmu baru ataupun tambahan baru untuk kita tambah lagi ilmu tajwid. Okey, silakan. Idgham ma'al ghunnah. Macam mana kita nak bagi rumusannya? Silakan. Idgham ma'al ghunnah, Ustaz, memasukkan beserta dengung dengan 2 harakat. Dia ada 4 huruf. Ya, mim, nun sama waw. Ya. Waw. So seperti khairul lakum. Seperti khairu wa abqa. Ya, khairu wa abqa. Di sini tanwin bertemu dengan waw. Okey, syarat idgham ma'al ghunnah apa ni? Mesti nak kena Dia apabila tanwin bertemu dengan 4 huruf yang saya sebutkan tadi, bacaannya dengan 2 dengung. Ada idgham ma'al ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah nakis. Naqis. Kalau sebut syaratnya mesti nak kena dalam dua perkataan. Itu agak penting kena sebut. 2 perkataan. Pertemuan antara nun mati dan tanwin dengan huruf-huruf idgham ma'al ghunnah dalam 2 perkataan. Bila hukumnya idgham pastinya 2 perkataan. Kalau tak 2 perkataan dia akan berubah jadi hukum lain. Okay, alhamdulillah selesai. Hukum yang ketiga idgham bila ghunnah. Okay, tafadhal. Siapa? Dia nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Dia harus jelas, tidak ada dengung. Idgham kamil. Okay. Contohnya laayatil likulli. Sama, betul juga. Ayatil likulli tanwin bertemu Dalam- dengan lam di sini. Dalam dua perkataan. dalam dua kalimah. perkataan. Dalam 2 perkataan. Okey, alhamdulillah. Okey, ada yang bertanya kalau nak jawab tengok buku, bolehlah jeling-jeling tengok. Tengok habis pun tak apalah, permulaan untuk nak melatihkan diri. Boleh je insya-Allah. Sebab belum tentu yang tengok buku tu kalau dia tak faham, mungkin dia bercerita pun salah juga walaupun tengok buku. Tapi tak apa, kita bagi peluang yang nak tengok buku pun dipersilakan untuk melatihkan diri macam mana kita nak bagi rumusan yang paling penting dalam setiap hukum yang kita nak jelaskan kepada diri kita dulu dan kepada yang lain. Okey, dah selesai 3 hukum. Hukum yang keempat, hukumul iqlab. Hukumul iqlab dalam bab nun sakinah dan tanwin. Boleh tafadhal apa? Okay, malam ni kita tunggu peserta-peserta baru. Dah mula berani alhamdulillah. Okey, silakan. Okey. Apa? Iqlab.
Mana tadi yang nak tengok buku tadi, dipersilakan boleh. Saya Ustaz. Okey, Okey, apa tadi Ustaz cakap hukum apa? hukum iqlab. Oh, nak Hmm. mana pula pergi ni tadi dah tengok. Kejap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ustaz lah, larilah Ustaz. Kasih peluang pada orang lain dulu Ustaz. Saya tengah menyelak-nyelak. Okey, apa ni Hajar sediakan ikhfa, lepas ni ikhfa. Okey, iqlab dulu. Siapa bagi iqlab? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf ba. Okey. Bacaannya dengan 2 harakat seperti mim ba'di. Alhamdulillah, Haji Bashir dah mula dah. Dah simpan dah contoh, tak perlu tengok buku. Okey, dah tahu dah. 1 contoh, 2 contoh untuk setiap hukum. Jadi lama-lama memang dia akan melekat. Tak perlu dah kita nak rujuk buku. Mungkin bila kita nak bagi tambahan dengan detail, dengan satu persatu. Macam saya sekarang ni kalau nak mengajar pun, nak masuk kelas tajwid, kenalah buat study dulu, tengok apa yang saya nak tambah, rumusan yang pelik-pelik sikit ataupun tambahan lain pada yang selalu kita dengar kan. Itu insya-Allah kita boleh tambah kemudianlah. Tapi yang basicnya, yang pentingnya, yang paling asasnya dah tak lari dah, ada dah dalam ingatan dan hafazan dan fahaman kita, alhamdulillah. Okey, al-hukmul khamis, hukum yang kelima dalam bab nun sakinah dan tanwin, iaitu hukmul ikhfa ataupun ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Okey, siapa? Saya Ustaz. Okey. Apa ni, dianya harus menyembunyikan, ifak menyembunyikan, hakiki adalah sebenar. Jadi bila nun mati bertemu dengan huruf-huruf 15 huruf, iaitu ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, qaf, lam. Jadi dibacakan antara izhar dan idgham tanpa sabdu serta didengungkan sekadar 2 harakat. Contohnya nun mati, nun sukun, anzartahum. Di sini bertemu dengan apa? Bertemu dengan tanwin. Nun mati bertemu dengan tanwin, gaduh lah. Oh, gaduh ya Ustaz. Tak. dia kena tengok. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf 15 huruf yang tadi Ustaz. Okey, dalam contoh yang dibaca tadi, nun bertemu dengan apa? Nun bertemu dengan huruf zal. Ya, itu betul. Nun bertemu dengan zal, maka zal itu termasuk salah satu huruf ikhfa daripada 15 saya. Yang 15, betul. Okey, anzartahum, cara bacaannya dengung 2 harakat, dan cara dengungnya pula bila kita dah dengung, sementara nak habiskan 2 harakat, kita dah standby untuk nak sebutkan huruf zal ataupun huruf-huruf ikhfa. Itu cara nak sembunyikan nun mati ataupun tanwin. Okay, alhamdulillah, boleh. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, tadi saya dengar dia cakap ada huruf lam, salah satu daripada huruf dia Ustaz. Saya dengar juga Ustaz, saya patut perasan juga Ustaz. Haji Bashir saja je. Salah, betul saya tersebut tadi. Gini, itulah ulama tajwid nak memudahkan untuk supaya kita tak menyebut secara banyak. Contohnya macam huruf ikhfa haqiqi, huruf izhar syafawi nanti kan 26 huruf. Nak hitungkan satu-satu, dia mengambil masa dan kadang-kadang tersalah sebut hukum huruf-huruf lain hukum. Jadi sebab itu mungkin kita boleh jawab, kalau ikhfa haqiqi kita boleh jawab okey, 15 huruf selain daripada huruf ikhfa, selain daripada huruf izhar, idgham dan iqlab. Baki itu semuanya untuk ikhfa haqiqi. Itu satu cara. Cara yang kedua, kita boleh sebut macam satu jumlah dan satu ayat yang dikumpulkan, satu juzah saddaqa fatiq dhatadhin syadza, itu 15 huruf, ataupun yang menghafal yang 15 huruf yang satu-satu tu lagi panjang, sifdatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqadha zaliman. Itu panjanglah. Jadi dia ada dua cara, sama ada kita nak kata selebih daripada hukum huruf-huruf yang disebutkan hukum izhar, idgham dan iqlab, yang baki lagi itu untuk ikhfa. Macam dalam izhar syafawi nanti sama juga, selebih daripada huruf untuk idgham mithlain dan juga ikhfa syafawi adalah untuk izhar syafawi. Jadi tak perlu kita nak sebut satu-satu. Ta, jim, nanti kita akan salah. Kita nak hafal begitu pun dia agak susah sikit kan.
Okey, alhamdulillah, tak apa. Apapun yang penting kita tahu membezakan antara huruf-huruf 5 hukum yang kita sebut tadi. Kita dah selesai untuk bahagian yang pertama, hukum nun mati dan tanwin. Okey, bahagian yang kedua, hukum-hukum mim mati. Hukum-hukum mim mati sama juga dalam Al-Quranul Karim. Bila kita baca Al-Quran sendiri ataupun berjamaah, tadarus ataupun dalam kelas, bila kita jumpa mim mati, hati-hati sebab kita nak kena baca ikut hukum yang ada dalam bab mim mati. Mim mati ada 3 hukum. Yang pertamanya idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir. Okey, siapa nak jelaskan idgham mithlain saghir? Bagi biasa, tak apa sebab di kelas dah lama dah kita ulang-ulang nak bagi kita lancar untuk kita sebut sendiri dan kita faham dengan cara kita sebut sendiri. Okey, silakan. Kita ada ramai lagi ni belum ambil bahagian ni. Kita ada Haji Nordin, kita ada Haji Abang Muji, kita ada Haji Ahmad Singgari, Haji Ahmad Kafi, Cikgu, ramai lagi ni, Haji Aspawi, semua ada ni. Hebat belaka ni. Tapi nak kena panggil nama baru dia muncul. Okey. Saya cuba. Okey, silakan. Galaxy. Galaxy boleh bercakap. Okey. Okey. Mim Idgham. mati bertemu dengan huruf mim. Dibaca dengung 2 harakat. Contoh? Fi azanihim. Betul. Fi azanihim minas. Kena minas sawab nak sebut tammi tu. Adhanihim mina. Adhanihim mina. Him mina. Itu betul. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mithlain saghir. Kenapa idgham? Sebab kita masukkan mim ke dalam mim. Kenapa mithlain? Sebab kedua-dua hurufnya sama. Mithlain maknanya sama. Seumpama, sama. Sama huruf. Mim mati bertemu dengan mim. Saghir pula kenapa saghir? Kerana yang pertama mim itu berbaris mati. Yang kedua berbaris. Berbaris. Sama ada atas, bawah, depan. Namanya berbaris. Okey. Itu namanya idgham mithlain saghir. Habis, selesai hukum pertama dalam bahagian mim mati. Hukum tsani. Al-hukm tsani ikhfa syafawi. Okey, macam mana kita nak kenal ikhfa syafawi? Rumusannya dipersilakan. Ikhfa syafawi. Singapura ramai Singapura. Malaysia mana Malaysia? Tak apa. Singapura pun boleh, tak apa. Siapa yang bersedia, macam mana kita nak bagi nak perkenalkan ikhfa syafawi? Saya cuba Ustaz. Okey, tafadhali. Okey, ikhfa syafawi ialah memasukkan atau menyembunyikan sebutan ketika bertemu huruf ba yang berbaris. Okey, kita boleh tak silahkan memasukkan? Sebab memasukkan khas untuk idgham. Dia contohnya saya bagi contoh Ustaz. Dia dibaca dengan dengung dan 2 harakat. Contohnya tarmihim bihijarah. Okey, mim mati bertemu dengan ba. Ya. Ikhfa syafawi. Kalau sebut ikhfa maknanya sembunyikan mim mati ke dalam huruf ba. Huruf ba. Okey. Okey, betul? Jelas. Syafawi maknanya kedua-dua huruf tu keluarnya dari bibir mulut. Mim keluar bibir mulut, ba pun keluar bibir mulut. Sebab itu namanya ikhfa syafawi. Nak bezakan dengan ikhfa haqiqi dalam bab nun sakinah dan tanwin. Okey, alhamdulillah selesai. Hukum yang ketiga, izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey, dipersilakan. Izhar syafawi, mim bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Okey, berapa huruf semua? Asaruma berapa huruf Berapa huruf Berapa huruf tak pasti. Dia semua huruf kecuali mim dan ba. Betul dah. Jawapan selamat dah, tapi kalau orang minta lagi soalan, huruf hijaiyah, huruf Al-Quran ada berapa? 28. Maknanya kita kurang selain tolak 2 jadi 26. Ya, izhar syafawi. Izhar syafawi
baca dengan jelas, tiada dengung. Contohnya wa mazzaqnahum kullah. Wa mazzaqnahum kullah. Okey, jadi di sini apa bertemu dengan apa di sini? Mim mati bertemu dengan kaf. Ya, mim mati bertemu dengan kaf, jadi kita nak kena zahirkan, nak kena jelaskan mim mati itu disebabkan hukumnya izhar syafawi. Ya, okay, alhamdulillah. Okey, itulah bila kita dah selalu sebut insya-Allah dengan cara ini kita akan cepat faham dan lama dia akan bersama kita. Sebab kita sebut sendiri. Kita sebut sendiri, kalau ada sedikit kurang jelas ditambahkan, dijelaskan, alhamdulillah itu secara tak langsungnya kita akan memiliki menguasai ilmu at-tajwid insya-Allah satu hari nanti. Okey, selesai. Dua tajuk besar, terus kita masuk an-nun wal mim al-musyaddadatain. Ini paling mudah sekali, an-nun wal mim al-musyaddadatain yang insya-Allah salah satu hukum yang saya selalu sebut dalam poket kita. Maksudnya kita tak akan tersilap lagi dan tak akan confuse dengan mana-mana hukum. Tak perlu kita nak pening-pening kepala sebab dia paling mudah untuk kita kenal, tetapi agak susah nak jaga sepanjang bacaan kita untuk nak memberi haknya dengung dua harakat itu. Okey, nun mim syaddatain dikenali dengan wajibul gunnah. Namanya pun wajibul gunnah. Dan berapa banyak qari-qariah kita dalam kelas tahsin kita akan sebut dengung dua harakat. Kita akan sebut tambah lagi dengung tak cukup tu dua harakat. Wajibul gunnah. Ini istilahnya. Dia memang hukumnya senang dan kita mudah nak kenal. Kita tak confuse. Makan tadi idgham la, iqlab la, ikhfa la, kita tak tahu huruf. Kadang-kadang kita confuse kan. Tapi nun dan mim musyaddadatain ini masya-Allah jelas. Rupanya jelas. Iaitulah setiap nun dan mim yang ada sabdu. Tak kira barisnya di mana, atas, bawah, depan, hatta baris mati sekalipun. Waktu maksud mati bila kita berhentilah. Bila kita berhenti kan nun tu mati, tapi tetap ada sabdu, kena. Ke semua halah tadi, ke semua keadaan tadi, wajib kita dengung dua harakat. Senang, insya-Allah senang. Kita jumpa dalam Quran banyak dalam bacaan kita. Boleh dikatakan setiap muka surat ada hukum nun dan mim musyaddadatain yang namanya wajibul gunnah. Tetapi waktu baca betul-betul nak kena hati-hati. Sebab itu untuk dengung kita lebih selesa biar kita lajak dengung. Maksudnya asalkan kita tahu hukum ni dengung, bagi panjang sikit. Bagi panjang itu lebih selamat daripada kita kurang dua harakat. Sebab banyak kali kita ulang ayat yang sama dan saya akan sebut beginilah caranya. Tapi bila waktu kita baca dalam kelas tahsin kita, ada saja yang kurang. Mungkin tak sengaja, mungkin dah terbiasa dengung itu kurang daripada dua harakat, jadi itu sangat jelas kurang tajwid kita. Itu yang kita nak kena tekankan. Contohnya, kita ambil surah An-Nas cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey tak? Semua dengung kan? Semua dengung kan? Dengung. Semua wajibul gunnah kan? Tapi cukup tak dua? Tak cukup, Ustaz. Tak cukup. Tapi kita akan rasa macam okey je. Padahal tak cukup tu. Tapi kita akan nampak macam ada dengung. Tapi kalau bagi uzun tajwidi, maknanya orang yang mempunyai telinga tajwid, dia akan tahu. Dia akan detect dan dia akan terasa sangat ini tak cukup dua harakat ni. Kemana lagi harakatnya? Jadi sepatutnya macam saya pernah share video di sini yang Syekh Ibrahim Al-Akhdar, Syekh Ibrahim Al-Akhdar, Syekh muasir, maknanya masih ada sekarang ini di Madinah, masih hayyun yurzaq, alhamdulillah, semoga Allah panjangkan usianya. Dia antara orang yang hebat dalam Al-Quran, jadi lajnah tashih Quran mushaf haram, mushaf madani. Dia antara lajnah yang mentashihkan dan juga antara imam-imam lama menjadi imam di Masjid Nabawi sampai sekarang masih ada. Kan pernah saya share video dia yang mana anak muridnya nak khatam membaca surah-surah lazim tu.
dia tekan, dia suruh tarik dengung tu, kalau kita kira mungkin ada 4-5 harakat kot. Kalau saya kira dengan cara jari kita yang mudah ni, mungkin lebih daripada 3, 4, 5 harakat. Tapi itu yang dia nak. Mungkin maksud dia bukan nak kena tekan sampai lebih daripada 2 harakat. Nak biasakan, nak bagi tahu dengung tu biar betul-betul dengung, jangan kurang daripada 2 harakat. Sebab bila dengung dia lebih daripada 2 harakat, dia tak bertukar dengan hukum lain. Dia tak sama dengan mat. Mat tabi'i, mat asli, kalau lebih 2 harakat, dia jadi mat lain dah. Dia jadi salah. Tapi dengung kalau dilebihkan, dia lebih selamat daripada kurang. Itu je kaedahnya. Jadi untuk kita qari dan qari'ah yang dirahmati, yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam ahlul Quran insya-Allah. Bila kita jumpa hukum dengung, cubalah kita lajakkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini lajak sikit ni, lajak. Bukan 2 harakat lah, lebih sikit lah. Tapi ini lebih selamat daripada bacaan yang pertama tadi. Orang nampak macam ada tadwin, ada dengung, tapi tak cukup 2 harakat. Okay, alhamdulillah. Selesai. Ahkamun nunus sakinah wat tanwin. Jadi kesimpulannya. Ya. Okey, wajibul runa nun dengan mim sabdu atau syiddah. Kalau kita, dalam certain ayat kita jumpa 2 hukum kan. Kadang dia hukum idram ma'runa nakis kan. Jadi kalau kita ambil di mana yang hukum yang sepatutnya kita ambil. Kita boleh tak payah perlu katakan 2 hukum kan. Macam for example macam mim masad. Kan kita nun sakinah jumpa mim. Kan itu idram ma'runa. Dan juga mim pun juga sabdu kan. Jadi wajibul runa. Jadi mana satu kita boleh pakai atau kita pakai terus wajibul runa? Okey, saya akan jawab 2 Yang pertama saya gurau, yang kedua saya serius lah. Yang pertama, okey, kalau dari segi susunan tajwid kita sebut apa tadi? Idgham dulu ke wajibul gunnah dulu? Idgham dulu. Itu dari segi susunan. Dari segi susunan memang hukum akan diberi kepada hukum-hukum yang disusunkan dalam kitab-kitab tajwid yang mana lebih awal. Okey, bila berebutnya dalam satu perkataan berebutnya 2 hukum, kita akan beri kepada yang lebih kuat. Macam hukum mat kan, mat kadang-kadang dia akan ada 2 mat dalam satu keadaan, dalam satu perkataan. Jadi kita akan beri kepada yang lebih kuat. Bila tanazu' dipanggil mutanaza', maknanya dua-dua berebut. Okey, yang jawab yang serius yang sebenarnya wajibul gunnah yang kita nak camnya wajibul gunnah, yang betul-betul hukumnya wajibul gunnah, bila kita baca sendiri, maknanya kita dipisahkan dengan hukum-hukum yang lain, nun mati ataupun mim mati, dia tetap dia wajibul gunnah, dia tetap dengan sabdunya. Adapun mim masad, kalau kita pisahkan, masad itu dia tak akan ada tanwin, dia tak akan ada sabdu, dia disebabkan nun, wujudnya nun, bertemunya dengan nun, maka mim itu ditambahkan sabdu. Sebab apa? Sebab diidghamkan, dimasukkan. Bila masuk, istilah idgham ini harfan ittahada haitsu yasirani harfan wahida. 2 huruf bercampur ataupun bersatu menjadi 1 huruf yang tasydid, yang musyaddad. Itu istilah idgham dalam secara amnya. Tak kira idgham apa, 2 huruf yang bergabung bersatu maka menjadi 1 huruf yang bersabdu. Jadi di sini nun mati bertemu dengan mim, maka adalah sabdu tu. Kalau nun itu tak ada, kalau kita asingkan min masad, kita baca masad saja, itu tak ada sabdu. Wajibul gunnah mesti sama ada nun min ke, ada mim mati ke, nun mati ke, dia tetap dengan sabdunya. Okey, alhamdulillah selesai. Ahkamun nun sakinah wat tanwin.
Maka kita pergi kepada hukum yang berikutnya yang kita dah belajar pun. Kita belajar apa ya? Qalqalah, ya, qalqalah. Qalqalah saya tarik awal sikit, walaupun qalqalah ini dalam bab sifatul huruf, lambat sangat kita nak jumpa dia. Padahal masalahnya dalam bacaan kita banyak kita jumpa, selalu kita kerap kita jumpa hukum qalqalah, sebab tu kita tarik awal sikit untuk kita kenal dan juga kita selalu sebut. Macam mana qalqalah kita nak kenal? Okey, dipersilakan siapa boleh bagi rumusan secara ringkas. Qalqalah. Kalau sebutnya qalqalah, macam mana kita nak perkenalkan qalqalah? Saya juga Ustaz. Masya-Allah, tafadhal. Qalqalah bila kita jumpa huruf yang rangkai kata baju di toko atau baju di kotor, dan kita lantunkan kerana dia bila sukun, sama ada di tengah-tengah bila kita wasal atau di akhir kalimah bila wakaf, dan apabila dia bersabdu, kita lantunkan lebih, iaitu akbar, kakalah akbar. Jadi dia ada 3, kakalah, sukra, kubra dan akbar. Itu yang saya dapat faham. Okey. Sembang saja dia tak nampak. Apa buktinya? Qul huwallahu ahad. Ya, apa-apa sahaja bab kita belajar, insya-Allah mesti nak kena ada contohnya bahawa orang boleh masukkan dengan cerita tadi. Ahad, kan? Qalqalahnya ahad, lantunannya. Lantunan lam yalid itu qalqalah di pertengahan, walam yulad. Lagi yang akbarnya tabat syada abi lahabi wa tab. Wa tab, lambat sikit ba tu sebab dia ada sabdu. Itu kesimpulan qalqalah. Qalqalah pun sama juga, antara hukum yang mudah kenal, boleh dikatakan insya-Allah senang untuk kita hafal dan kenal. Untuk malam ni bagi siapa yang belum betul-betul kenal qalqalah, okey, ambillah ilmu ni, ambillah pencerahan dan penjelasan yang disampaikan oleh Haji Hanafi bin Ahmad dari Singapura, masya-Allah. Katanya 5 huruf dalam Al-Quran, qaf, ta, ba, jim, dal, qutubu jadin, ataupun baju dah kota, baju di kota, di toko, apa-apalah 5 huruf ni. Tapi syarat 5 huruf dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, dan juga 5 huruf ni syaratnya mesti nak kena sukun, nak kena mati. Barulah dijadikan hukum qalqalah. Sama ada di tengah-tengah bacaan ataupun di hujung bacaan. Di hujung sama ada sukun tu biasa ataupun sukun bersabdu, kita nak kena qalqalah, ada lantunan tu. Jadi ini antara hukum yang mudah je. Kita hafal 5 huruf tadi, dah dalam bacaan ada je huruf ni mati sukun, itulah qalqalah. Itulah namanya qalqalah. Tapi masalahnya kita kenal waktu baca, kadang-kadang ada qalqalah, kadang-kadang tak ada. Ini semua kembali kepada terlatih ataupun tidak. Lidah kita ini terbiasa dengan qalqalah ataupun tidak. Dan qalqalah pula dia nanti bila kita pergi jauh sikit, kita pergi dalam sikit, qalqalah tebal, qalqalah tipis, itu mengikut huruf yang tebal dan nipis. Qa tebal, qa tebal. Bila qa dan ta di qalqalah ni nak kena muncul mulut sikit untuk isyaratkan huruf tertebal. Jim, dal, ba itu tipis. Jadi qalqalah itu tipis sikit, jangan kita muncul mulut. Itu lebih kepada fasih dan juga tajwid kita halus. Tapi asalkan huruf-huruf 5 qalqalah ini bila kita baca dan kita lantunkan, kita dah qalqalahkan bacaan kita. Alhamdulillah. Okey, selesai. Okey. Ada apa-apa kenaan tu? Tak ada, insya-Allah. Terus kita masuk hukum yang berikutnya. Kita dah selesai qalqalah, kita masuk hukum mad kot. Hukum mad, okey, saya akan ringkaskan hukum mad sebab kita nak masuk tajuk baru untuk malam ni, insya-Allah. Hukum mad secara umumnya, mad maknanya bacaan yang panjang, italatus saut, kita memanjangkan bacaan dalam Al-Quran ikut syarat-syarat tertentu, ikut jenis-jenis mad yang cukupnya syarat, maka kita akan baca dengan panjang suara kita, panjangkan suara dan nafas kita. Okey, itu mad. Mad terbagi kepada 2, mad asli dan mad far'i. Mad asli ataupun tabi'i dan mad far'i. Mad asli, mad asal, mad far'i pecahan daripada mad yang asal tadi.
Okey, mad asli sedia maklumnya insya-Allah mad yang paling banyak sekali dalam Al-Quran iaitulah mad yang kita panjangkan 2 harakat. Itunya tabi'i. Selalunya kalau katalah suara yang panjang dalam Al-Quran, selalunya yang biasanya 2 harakat lah, tak lebih daripada 2 harakat. Sebab itu namanya tabi'i. Biasanya 2 harakat. Okay, macam mana kita nak kenal mad tabi'i ataupun mad asli? 3 perkara. Mesti nak kena ada 3 perkara. Yang pertamanya huruf mad sendiri. Huruf mad. Huruf mad tu macam mana? Huruf mad ada 3. Alif, waw, ya yang tak berbaris. Yang sebelumnya mesti nak kena huruf itu barisnya sesuai dengan alif, waw, ya. Kalau alif, baris atas. Kalau waw, baris depan. Kalau ya, baris bawah. Itu untuk alif, waw, ya, huruf mad. Okay? Jadi huruf mad ini penting kita kenal sebab nanti jenis-jenis mad yang lain pun kita akan gunakan kaedah huruf mad juga. Okey, yang pertama itu dah selesai. Yang keduanya dalam mad asli ataupun mad tabi'i mestinya selepas alif, waw, ya itu tak adanya huruf hamzah. Mesti nak kena huruf lain daripada huruf hamzah. Jauhkan huruf hamzah untuk mad asli ataupun mad tabi'i. Sebab kalau ada huruf hamzah dia akan jadi hukum mad lain. Okey, yang ketiganya selepas alif, waw, ya tadi, huruf mad tadi, jangan ada huruf mati disebabkan kita berhenti, waqaf. Kalau kita berhenti ataupun kita waqaf, dia akan jadi mad lain juga. Jadi itulah mad asli. Qadar bacaannya hanya 2 harakat. Dalam lafaz, dalam ayat suci Al-Quran surah Hud, nuhiha tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Nuhiha. 3 jenis alif, waw, ya yang ada huruf mad ini berada dalam satu perkataan tadi. Nuhiha 2 6 harakat. Okay, itu mad asli. Mad tabi'i, okey dah selesai. Mad far'i pula terbagi kepada beberapa jenis-jenis mad yang banyak, tak habis-habis lagi sampai malam ni. InsyaAllah ada tambah lagi mad far'inya. Okey, kita mula dengan mad far'i sebabnya hamzah. Sebabnya hamzah. Selain daripada alif, waw, ya, ada pula hamzah. Okey, jadi kita mulakan dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil iaitulah alif, waw, ya, huruf mad tadi bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Alif, waw, ya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, maka itu mad wajib muttasil. Bacanya 4-5 harakat kalau di tengah-tengah bacaan. Kalau kita waqaf, kita boleh tambah lagi satu wajah, iaitulah wajhul isba', baca dengan 6 harakat. Sebab dia dah sama dengan mad arid sukun. Okey, di situlah yang kita kata bila berebutnya mad arid sukun tadi, kita akan bagi kepada mad wajib muttasil walaupun di penghujung ayat. Contohnya as-sama', kita berhenti, itu boleh 6 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. 4, 5 ataupun 6. Sebab kalau kita berhenti, kalau kita sambung 4 ataupun 5. Was-sama'i wat-tariq. Itu panjang 4 harakat. Okey, itu mad wajib muttasil. Yang seterusnya mad jaiz munfasil, sama juga, masih lagi alif, waw, ya bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Alif, waw, ya di akhir perkataan yang pertama, hamzah di awal perkataan yang kedua. Itu namanya mad jaiz munfasil. Munfasil maknanya terpisahnya antara alif, waw, ya huruf mad itu dengan huruf hamzah alif, waw, ya. Okey. Nah, jadi mad jaiz munfasil sama juga qadar bacaannya 4 ataupun 5 sahaja. Walaupun ada 2 harakat itu mengikut kaedah-kaedah tertentu. Saya kena sebut juga kaedah tertentu itu sebab namanya jaiz. Sebab nama jaiz maknanya ada bentuk bacaan tertentu dia boleh kurang daripada 4 harakat menjadi 2 harakat. Adapun mad wajib muttasil dia tak boleh sebab dia wajib lebih daripada 2 harakat, mesti kena 4 harakat ke atas. Kita kiralah qiraah apa sekalipun, qiraah 7, qiraah 10, qiraah 14, qiraah 50 sekalipun, qura'-qura' yang lain tak adalah mad wajib kurang daripada 4 harakat. Mesti paling minimumnya 4 harakat. Sebab itu namanya wajib. Okey, selesai mad jaiz munfasil, selesai. Contohnya bima unzila ataupun ya ayyuhalladzina. Dipisahkan antara huruf alif, waw, ya huruf mad dengan hamzah dalam 2 perkataan. Okey, selesai mad jaiz munfasil. Okay, sekarang ni saya bercerita saja, jadi tuan-tuan puan-puan boleh bayangkan sajalah. Cuba kita gambarkan apa yang saya cerita dan cuba hafal, serapkan dalam ingatan kita. Dan siapa-siapa yang ada tulis di buku nota ataupun ada print nota kita boleh tengok sambil-sambil saya bercerita ya. Nanti insya-Allah kelas akan datang tuan-tuan pula bercerita dalam bab hukum mat ni. Sementara ni tak apa, saya ambil dulu.
Okey, mad jaiz munfasil selesai. Kita juga selepas mad jaiz munfasil kita ada belajar mad badal mad badal. Saya lupa dah susunan tapi tak apalah. Apa yang kita belajar saya sebut. Mad badal kita dah belajar. Macam mana kita nak kenal mad badal? Kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang dimadkan 2 harakat. Hamzah yang dimadkan 2 harakat dalam Al-Quran adalah mad badal. Jadi kita tengoklah mana-mana mad badal, mana-mana contoh yang hamzah dipanjangkan 2 harakat. Innallazina amanu. Jadi kalau kita tengok di sini, datangnya hamzah sebelum huruf mad. Kalau mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil tadi, hamzah selepas huruf mad. Sekarang ni hamzah sebelumnya huruf mad. Amanu, imana, utu. Kalau kita perhati, a, i, u tu datang sebelum huruf mad. Selepas pada hamzah tu adanya huruf mad. Okey, itu badal. Jadi badal senangnya 2 harakat kita baca, 2 harakat saja dalam bacaan kita. Bacaan lain lebih daripada 2 harakat, tapi bacaan kita hanya 2 harakat. Dan kita dah cerita dalam kelas mad badal, asal usul mad badal itu huruf. Macam mana ditukarkan mad yang kedua, huruf hamzah yang kedua, asalnya huruf mati, apa semua tu boleh rujuk kepada kelas mad badal dalam channel YouTube kita, insya-Allah. Okey, alhamdulillah mad badal selesai. Contohnya kita pun dah bagi, dan terus kita masuk jenis mad yang far'i juga. Selepas mad badal kita juga belajar mad lin. Mad lin kita dah selesai. Mad lin, macam mana mad lin? Iaitulah huruf lin ada 2, waw dan ya berbaris mati, sebelumnya berbaris atas. Syaratnya sebelumnya berbaris atas. Mana-mana dalam Al-Quran huruf waw dan ya berbaris sukun, ada tanda sukun dan sebelumnya berbaris atas. Apabila kita berhenti atas perkataan itu selepasnya ada 1 huruf dan kita matikan huruf itu, itulah mad lin. Contohnya liilafi Quraisy. Quraisy. Di sini ya berbaris mati, sebelumnya ra berbaris atas, selepasnya shin kita berhenti, kita wakaf dan shin itu mati. Jadi di sini ada 3 perkara. Dan kalau kita perhatikan di sini, sebab menjadikan hukum ni mad adalah baris mati, sukun. Sukun yang ada pada huruf yang selepas huruf lin itu. Okey, Quraisy, khauf, bait, khair. Banyak insya-Allah kita boleh jumpa dan kita kenal. Dan semua huruf hukum-hukum mad lin ini kita diberi pilihan 3 wajah, sama ada qasar, tawassut ataupun isba'. Qasar, tawassut ataupun isba'. Qasar tu apa dia? Qasar pendek kan Ustaz? Pendek tu apa dalam tajwid? 2 harakat. 2 harakat. Kalau tawassut? Tengahan 4. 4. Kalau isba' 6. 6. Okey. Dia nanti istilah tajwid dia tak main 2, 4, 6 dah. Dia akan sebut selalu qasar, tawassut, isba'. Okey, kadang-kadang Syekh, bukan saya lah, Syekh yang lebih hebat. Dia kata, okey, wahai qari tayyib tahir, dipersilakan membaca hukum mad lin menggunakan wajah isba'. Dia minta isba'. Dia nak test kita kan. Jadi dia tak panggil dan 6 harakat. Dia panggil isba'. Okey, baca dengan wajah isba'. Okey, surahnya Quraisy contohnya. Okey, kena bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Haji Taib baca ni. Di ila fi Quraisy. Panjang. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi Haji Taib pandai tahu nak panjang itu dia mati tu, bukan li ila fi Quraisy. Itu salah. Walaupun isba' 6 harakat pun tak jadi. Yang dipanjangkan adalah huruf lin tadi. Ini insya-Allah lah dalam kita mempelajari ilmu tajwid dan kita akan tambah lagi ilmu-ilmu qiraat yang lain, kita selalu mendengar ni wajah qasr, tawassut, isba'. Insya-Allah kita tambah sikit-sikit lah. Okey, selesai. Itu untuk mad lin. Terus kita masuk mad apa? Mad 'arid lis-sukun. Okey, mad 'arid lis-sukun. Macam mana kita nak kenal mad lis-sukun? Mad 'arid lis-sukun lebih kurang mad lin tadi. Cuma yang membezakan mad 'arid lis-sukun ini dia adalah mad asli juga.
sama, lebih kurang mad asli, cuma bezanya kena tambah. Selepasnya huruf mad tadi ada huruf mati disebabkan kita waqaf. Baru mati, baru sukun. Itu namanya arid baru sukun. Arid lis sukun baru sukun. Kenapa baru sukun? Asalnya kalau kita sambung dia tak sukun. Bila kita sambung dia mad asli je, dia tak jadi mad arid. Bila kita berhenti baru dia mati, baru dia sukun, barulah dia jadi mad arid. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Kalau kita berhenti. Ar-Rahman. Kalau kita sambung Ar-Rahmanir. Ma tu mad asli saja. Tapi kalau kita berhenti Ar-Rahman. Nun itu arid lis sukun. Baru berhenti. Baru mati disebabkan kita berhenti. Bila kita berhenti, inilah mad arid lis sukun yang sama juga kita diberi pilihan antara 3 wajah. Qasrun, tawassutun, fa isba'. 2, 4, 6. Pilih mana-mana satu dan kita nak kena setia dengan yang kita pilih tu. Tak boleh kita campur-campur. Tak boleh kita tukar-tukar. Kita nak kena seragamkan. Kalau kata dalam bacaan kita mad arid lis sukun kita mula dengan 4, maka 4 lah. Mad lin kita mula dengan 4, maka 4 lah segala mad lin yang kita baca dalam bacaan itu. Okey, itu mad arid lis sukun. 2, 4 ataupun 6. Senang. Mad arid sukun pun banyak juga, dia tak semestinya di hujung ayat, di tengah-tengah ayat pun kadang-kadang kalau kita berhenti cukup syarat tadi, maka nak kena panjangkan juga. Okey, habis mad arid sukun. Dan mad yang paling panjang, yang paling agak susah sikit iaitu mad lazim. Yang kita dah belajar, dah selesai dah minggu lepas, 2 minggu lepas Mad lazim, okey, kesimpulannya saya ringkaskan. Mad lazim lazim tu maknanya tak kurang daripada 6 harakat. Bila sebut lazim tu tak kurang daripada 6 harakat. Bila sebut wajib tak kurang daripada wajib 4 harakat. Bila sebut jaiz boleh kurang daripada 4 harakat. Macam itulah kita boleh faham. Kalau lazim tak boleh kurang daripada 6 harakat. Ini bila kita sebut selalu-selalu ni, jadi biar sebut 6 harakat pun dalam bacaan pun betul-betul 6 harakat. Sebab kadang-kadang kita kenal tapi dalam bacaan kita boleh discount lagi. Sebab kita nak baca mak-mak lain kan, kita berkawan dengan mak-mak lain. Jadi mak-mak lain pun nak kena bagi juga panjang kadar panjangnya. Jadi mak lazim pun kita lebih kurang dengan dia, tak sampai pun 6 harakat. Jadi betul-betul kena bagi hak dia. Okey, mak lazim terbagi kepada 2 secara besarnya, lazim kalimi, lazim harfi. Berbentuk kalimah ataupun berbentuk huruf. Okey, setiap kalimi dan harfi pun terpecah kepada 2, sama ada mufaqqal ataupun mukhaffaf. Mufaqqal yang ada sabdu, mukhaffaf tak ada sabdu. Itu kesimpulannya. Jadi mad lazim kalimi yang mufaqqalnya contohnya waladdallin. Cara bacanya 6 harakat, lepas pada 6 harakat kita kena sabdukan huruf selepas 6 harakat tu sebab adanya sabdu, adanya syaddah. Okey, waladdallin. Lin kena sabtu. Bukan dhalin saja. Mad lazim yang lain senangnya selepas pada tanda ombak tu ada huruf yang bersabdu 6 harakat, lepas tu sabdukan huruf itu. Itu untuk mad lazim kalimi mutaqqal. Mad lazim kalimi mukhaffaf hanya 2 ayat sahaja. 2 ayat saja, 2 contoh saja dalam Al-Quran dalam surah Yunus perkataan yang sama iaitu dah al-ana wa qad kuntum bih dan al-ana wa qad asaita. Kedua-duanya dalam surah Yunus. Kena baca 6 harakat tanpa sabdu sebabnya mukhaffaf. Habis. Mad lazim harfi pula. Mad lazim harfi iaitulah mad lazim yang ada pada awal-awal surah muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah. Hamim, Tasin, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ain, Sin, Qaf, Nun, Sad, Qaf semua kan. Jadi dia ada 14 huruf semua, 29 surah semua. Jadi dalam awal-awal surah ini terbagi kepada 2. Ada yang mutaqqal, ada yang mukhaffaf. Semuanya mad lazim harfi sebab bentuk huruf. Sebab awal-awal huruf ni kena baca sebiji-sebiji kan. Kena baca ikut sebutan huruf itu. Okey, jadi macam mana kita nak bezakan antara mutaqqal mukhaffaf? Sama juga. Mana-mana yang panjang 6 harakat, selepasnya ada idgham, ada tanda sabdu, dia dalam Quran dah tak ada dah. Tak ada sandu, tapi kita kena fahamlah. Bila mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mislan saghir, ataupun nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Jadi kita kena kira di situ. Contohnya
lam mim, lam mim. Lam tu kalau kita tulis lam alif mim. Mim tu mim mati. Lepas tu huruf mim belakang pula. Mim tu maknanya mim mati bertemu dengan mim. Itu yang ada sabdu. Itu yang idgham mislan saghir. Yang itu idgham mat lazim harfi muthaqqal sebab dia ada sabdu. Cara bacaannya sama je 6 harakat. Cuma bila yang dengung tu kita nak kena dengungkan. Bila yang tak dengung kita 6 harakat biasa sahaja. Jadi kita boleh beza-bezakanlah. Awal surah itu adanya yang muthaqqal dan adanya yang mukhaffaf. Alhamdulillah, sebenarnya bila kita belajar tajwid barulah kita tambah lagi betulnya bacaan kita. Jadi kita jangan pelik, kadang-kadang orang yang takmil berat tentang tajwid, huruf muqatta'ah pun masih tak lepas. Betul. Jadi kita pun ialah nasib masing-masing kan. Ada orang tu memang Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk kenal Al-Quran dengan rapat, dengan baik. Ada antara kita Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan dengan hal-hal lain, mungkin dia bijak dan dia pakar bab-bab lain, tapi bab Al-Quran belum lagi dia dapat sepenuhnya. Jadi kadang-kadang huruf muqatta'ah pun dia tak tahu nak baca macam mana. Jadi tak pelik. Saat ini tak pelik, memang tak pelik. Dan memang wujud pun bacaan macam tu yang masih lagi baca. Contohnya kalau alif lam mim tu mungkin selalu dia dengarlah dalam majlis-majlis ke ataupun dalam orang baca. Tapi bila pergi kepada ta sin mim kaf ha ya ain sad, sudah. Alif lam mim sad kan. Dia akan baca ikut cara dia lah. Dah pula tak ada baris. Sekali tak ada baris lah bahasa Arab ni. Kata yang lain ada baris pula. Jadi kita tak pelik. Memang masih ada orang yang tak tahu cara baca huruf muqatta'ah. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang bukan setakat kita baca alif lam mim dengan sebiji-sebiji sebutan, bahkan alhamdulillah kita kenal pula yang mana nak dipanjangkan 6 harakat, yang mana nak dipanjangkan 2 harakat dalam huruf muqatta'ah, yang mana tak ada harakat contohnya alif kan. Yang mana pula nak kena idghamkan, itu dalam mustahak tu. Kadang-kadang orang yang pandai baca Quran, orang yang pandai baca Quran ada juga dia tak dengung. Alif lam mim, dia tak tahu ada dengung di situ antara mim mati bertemu dengan mim di situ. Ramai. Kadang-kadang imam-imam kita pun minta maaf lah, bukan imam-imam yang masyhur. Kadang-kadang imam yang apa ni emergency imam ni ataupun kadang-kadang ataupun dalam mana-mana majlis bila dah sampai giliran untuk dia baca huruf muqatta'ah ini, dia akan baca tanpa dengung, tanpa sedarnya, tanpa dia tak sengajalah, tak disengajakan. Maka alhamdulillah syukur kita pun dah belajar dan kita dah tafsilkan, kita dah detailkan macam mana yang ini ada dengung, yang ini tak ada dengung. Alhamdulillah kita dah jelaskan dalam kelas mat lazim harfi muthaqqal dan mukhaffaf. InsyaAllah jelas selesai mat lazimnya. Dan terakhir sekali minggu lepas kita dah jelaskan untuk mat silah qasirah dan tawilah. Tak apa, malam ni mat kita memang pendek, senang saja. Jadi kita nak habiskan mat silah tawilah dan qasirah yang minggu lepas. Okey, ringkasnya sama juga antara mat yang senang, antara mat yang kita kenal pun. Cuma ini dikhususkan disebabkan dia adanya silah. Apa makna silah? Silah ni maknanya mat sambung. Silah ni sambung. Apa kita nak sambung di sini? Kita nak sambungkan kata ganti nama yang ada pada mat silah itu. Jadi mat silah itu dikhususkan untuk huruf ha yang berbaris bawah dibacakan hi, dan huruf ha yang berbaris depan dibaca dengan hu. Dan ha dengan hi ini makna dia dikhususkan untuk mufrad mudzakkar ghaib. Kata ganti nama untuk lelaki yang tak ada dalam cerita itu. Dia ada di tempat lain, jadi kita terjemahkan kepadanya, daripadanya, haknya, bukunya, makanannya, nya itu dah diistilahkan maksilah, tawilah ataupun qasirah. Okey. Jadi macam mana kita nak beza antara silah tawilah dan qasirah? Yang qasirah itu selepas hi ataupun hu yang ada tanda ya kecil, yang ada tanda waw kecil itu, selepasnya tak ada huruf hamzah. Itu qasirah. Bila qasirah dia sama je dengan mad asli, kita baca 2 harakat sahaja. Lepas tu untuk yang tawilah pula, selepas hi ataupun hu yang ada ya kecil ataupun waw kecil itu, selepasnya ada huruf hamzah. Itu kalau ada huruf hamzah, maka hukumnya pula maksilah tawilah sebab dia bertemu dengan hamzah. Sebenarnya berupanya sama dengan
mad jaiz munfasil. Sebab huruf waw kecil tu huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam perkataan yang kedua, maka sama dengan mad jaiz munfasil tetapi diberi nama mad silah tawilah khusus sebab dia akan membicara khas berkenaan dengan hak dhamir tadi ataupun hak silah tadi. Alhamdulillah, selesai murajaah kita. Kalau tengok masa kita yang panjang ini kita habiskan sebenarnya untuk kita ulang cerita yang sama je. Kita ulang tayang cerita-cerita yang sama, ulang sebut-sebut cerita yang sama. Saya insya-Allah, saya yakin tuan-tuan puan-puan tak rugi walaupun kita ulang bersama berkali-kali yang sama. Sebenarnya itulah matlamat asas tajwid kita. Matlamat kita nak ulang yang sama bukan insya-Allah tak menimbulkan boring dan ataupun bosan, sebab kita matlamat kita nak ulang bagi faham dah faham, bagi ingat. Kita mungkin antara kita masih mampu lagi untuk nak menghafal, ambil buku kan, buka buku hafal ikut baris, 1 baris, 2 baris, 3 baris dan membezakan, buat kajian kan. Ada antara kita mampu lagi dan ada masa. Dan ada antara kita dah tak ada dah. Dah tak ada masa dah. Banyak benda lagi nak fikir. Bukan tajwid lagi. Kan? Jadi kita masuk tadah telinga je. Lepas tu cubalah mendengar apa yang kita ulang-ulang ni. Dan cubalah sebut-sebut sama-sama. Sebab kita dah mute semua. Sebutlah seorang-seorang. Tak apa. Mengajar sendiri. Tak apa sebut. Saya sebut. Tuan-tuan pun sebut juga dalam di tempat masing-masing. Contohnya saya duk cerita pasal maksilah tu sebut sama-sama. Jadi kita nak biasakan kita sebut ulang-ulang supaya dengan cara ni lah kita dapat serapkan maklumat itu dan juga ilmu tu dalam hafazan kita. Inilah cara untuk kita nak membantu diri kita nak memartabatkan lagi ilmu tajwid kita insya-Allah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita akan terus masuk dalam tajuk ringkas dan mudah insya-Allah untuk malam ni. Okey, bila dah masuk tajuk baru, bolehlah tuan-tuan untuk nak bersuara bersama, nak bercerita bersama, nak tambah ilmu bersama sekiranya ada penambahan yang baik untuk kita semua insya-Allah. Okey, di sini kalau tuan-tuan tengok, malam ni mad kita adalah mad iwad. Mad iwad. Okey, mad iwad ataupun mad ganti. Dia sebut di sini mad ganti. Ganti apa? Kita tengok di sini. Terjadinya mad iwad ini apabila kita berhentikan bacaan pada huruf yang berbaris 2 di atas dan dibaca dengan 1 baris dan dimadkan 2 harakat. Panjangkan 2 harakat. Ini dia dah simpulkan semua sekali. Dia letak sekali dalam pengertian sahaja. Jadi mad iwad macam mana? Kita baca, kita berhenti dalam bacaan kita berhenti pada huruf yang berbaris 2 di atas. Bila sebut 2 di atas, tak termasuk 2 di bawah, tak termasuk 2 di depan. Jadi yang kita maksudkan untuk mad iwad hanya huruf yang berbaris 2 di atas sahaja. Fathatain saja. Kasratain tak masuk, dhammatain tak masuk. Jadi kita khususkan untuk fathatain sahaja. Jadi dalam bab fathatain ini, bila kita berhenti atas perkataan yang hujungnya ada fathatain, maka kita berhenti dengan 1 baris. 1 baris apa? 1 baris atas lah. Sebab asalnya 2 baris. Jadi kita berhenti dengan 1 baris. Jadi dalam kita berhenti 1 baris pula, kita kena panjangkan 2 harakah. Ini kalau kita nak cerita ke orang lah, iwad. Mad iwad itulah ceritanya dan itulah pengertiannya. Mana katanya iwadnya? Ganti-ganti, mana berlakunya ganti di sini? Okey, kita tengok contoh. Apa yang diganti di sini? Contoh dia disebut di sini, contohnya hakiman. Hakiman. Okey. Hakiman, kalau kita tulis ikut apa yang kita sebut, dia kena tulis macam ni. Hakiman. Okey, hakiman bagi atas, bagi bawah, bagi mati. Min bagi atas, nun bagi mati. Okey, ini hakiman ni, hakiman. Kalau kita tulis ikut kita sebut hakiman, nun baris mati di sini. Mana datang nun baris mati di sini?
Nun ini asalnya datang dari tanwin fathatain tadi. Okey, nun mati. Okey, jadi bila kita berhenti dibaca hakimah. Hakimah. Kan? Dalam pengertian tadi kan dia kata kita berhenti atas perkataan yang dua baris fathatain, kita berhenti dengan satu baris. Jadinya hakimah. Apa yang berlaku di sini? Sudah berlaku pergantian ataupun iwad di sini. Iwad di sini digantikan nun mati di sini. Asal nun mati yang ada yang wujudnya dalam tanwin man hakiman ni digantikan dengan alif maddiyah. Digantikan dengan alif mad. Ini berlakunya iwad. Pergantian di sini. Nun yang ada pada tanwin man tadi kita dah tak baca, kita gantikan dengan alif, alif maddiyah, alif mad. Jadi hakimah. Saya yakin tuan-tuan puan-puan bila baca dalam Al-Quran baca betul. Jaranglah orang baca hakiman. Innahu kana sami'an basiran. Kan boleh berhenti. Tuan-tuan baca basira. Tapi bila kita belajar tajwid, okey baru kita tahu kenapa digantikan, macam mana digantikan, apa yang sebenarnya mad iwad. Kita sebut selalu mad iwad tapi baru tahu ataupun baru ingat. Pernah dah dulu-dulu kita belajar dalam tajwid dah diceritakan berkali-kali, tapi bila kita muzakarah sekali lagi, inilah berlakunya iwad di sini. Berlakunya iwad di sini ataupun berlakunya pergantian cara kita nak mad dua harakat ini. Kita tinggalkan tanwin dan kita gantikan dengan huruf mad alif itu. Dalam Quran banyak sangat. InsyaAllah dalam tatbik kita surah Insan nanti insyaAllah kita akan jumpa dan kita akan cerita sekali lagi. Okey, kita sambung sebab ada poin-poin penting lagi untuk kita tambah. Okey, yang keduanya ma'an. Ma'an dibaca dengan ma'a. Ma'a sama juga. Kalau kita sebut, kita tulis seperti mana kita sebut ma'an. Ma'an nun mati kan. Okey, ma'an nun mati. Nun mati ini datangnya dari tanwin. Sebab tanwin asalnya nunun zaidah. Talhaqu akhiral ismi lafzan la khatta. Asalnya nun mati yang ada pada tanwin ini sebut bukannya tulis. Dia tak ada pada tulisan tapi ada pada sebutan. Jadi ma'an. Bila kita berhenti, nun ini kita ibdal, kita iwad, kita gantikan nun yang ada pada tanwin ini kita gantikan dengan huruf mad alif, alif maddiyah. Jadinya ma'a wa anzalna minas samaa'i ma'a. Dua harakat. Okey. Okey. Saya stop sekejap. Ada orang nak tanya ke? Okey, kalau tak ada nak tanya, saya tanya. Okey, kenapa ma hakiman dah ada alif di sini? Siap-siap alif maddiyah. Ma'an tak ada alif di sini. Sebab ramai juga bila tak ada alif, dia baca ma saja. Sebab untuk ma'iwat lain, ada hakiman, aliman, basiran, semua dia ada alif. Siap-siap dah, alif maddiyah ni. Tapi ma'an, untuk hamzah ni, kita buka Al-Quran, mana-mana hamzah yang berbaris dua, dia tak ada alif. Dia tak datang siap dengan alif. Alif kita kena bawa sendiri. Kena baca sendiri. Walaupun tak ada di tulisan, kita kena baca sendiri. Seolah-olah ma'an di sini ada alif macam hakiman, macam sami'an basiran yang lain. Kalau tuan-tuan jawab, tanya tadi saya jawab. Sekarang ni saya tanya. Tuan-tuan kena jawab. Saya bukan susah 2-3 hari cari sebab ni. Tiada ni insya-Allah yang boleh jawab ni. Kalau hamzah dengan alif kan dalam mana alif ni tak ada. Hamzah digantikan jadi alif. Macam mana? A, I, U kan? A, I, U. Itu hamzah dan alif. Ni jawapan ilmu ke logik? Okey, kalau ikut jawapan Haji Taib, okey, kalau kenapa perkataan kalau kita baca syai'an. Ni cantik tulisan ni. Allah terlebihlah pula gigi dia. Ni tulis dengan mouse kan. Syai'an. Dalam surah
Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru syai'a. Dalam surah Al-Infitar ada kan? Syai'an. Ini ada pula. A, I, U tak jadi, tak jalan. Yang lain-lain macam mana jawapannya? Okay, sebab banyak jugalah yang saya kendalikan kelas-kelas tahsin Quran ataupun tadarus. Bila tak ada ma'an, tak ada hamzah ni memang confuse. Kita akan matikan hamzah. Sedangkan mat iwad yang lain kita okey. Hakiman, aliman, sami'an, basiran, qadiran, khabiran kan. Sebab dah ada alif tu, bila kita berhenti, kita akan berhenti dengan selamat dah 2 harakat. Tapi bila ma'an, lagi-lagi di tengah-tengah ayat. Kan? Bila mula je. Fa akhraja lakum minas sama'i ma'a. Tu awal surah Baqarah tu. Di situ pun, bila tadarus, bila sampai situ, bila bahagian orang yang tak berapa yakin, dia akan matikan hamzah di sini disebabkan tak wujudnya alif maddiyah untuk hamzah. Okey, jawapannya sebenarnya memang susah pun. Jawapannya ini pasal Arab lah ni. Kaedah Arab. Jadi kita ni orang Melayu memang tak ambil tahu pun. Tapi bila dah nak baca bahasa Arab, kenalah terlibat juga dengan kaedah Arab. Okey. Jadi alasan yang dibagi kepada kita, al-Arabu kanu la yad'una alifaini fi khattin wahid. Dia kata Arab ni ikut kaedahnya dia tak suka bila ada 2 huruf dalam satu perkataan. Contohnya kalau kita letak siap-siap kan, ni 2 huruf dalam satu baris, khattan wahid. Ataupun wawaini, ya'aini, alifaini, wawaini, ya'aini, kedua-dua huruf kalau nak diletakkan di antara huruf hamzah ni, kedua-dua huruf mad itu Arab dia tak letak. Itu kaedah tulisannya lah. Jadi mana-mana perkataan yang ada huruf mad sebelum hamzah, dia akan hazafkan huruf yang kedua itu, tetapi dalam bacaan kita kena sebut. Ini Arab punya pasal lah. Tak apalah, itu kita boleh jawab macam tu. Kita jawab bahasa Arab lah senang. Kalau kita tak boleh hurai panjang, kalau ada orang yang bertanya kenapa hamzah di sini kena tambahkan alif, tiba-tiba bila kita berhenti nak jadikan ma'iwad juga, nak gantikan tanwin yang ada pada an tu, kita jawab kaedah bahasa Arab dalam tulisannya kena tambah untuk huruf hamzah. Tambah alif maddiyah. Okey, alhamdulillah. Saya. Tapi Ustaz, yang syai'an tu ada alif lah. Sebab syai'an sebelumnya tak ada alif. Syai itu dia mati. Okay. Ya. Saya dah prepare jawapan. Dia kaedahnya kalau ma'an ini huruf mat, ini huruf mat, dua-dua huruf mat kan. Itulah kaedah dia. Baina wawaini wa ya'aini wa alifaini, dia sebut gitu. Ini untuk hamzah aja Ustaz. Ya betul, untuk hamzah sahaja. Lain huruf tidak Dan huruf tak ada. Dan huruf biasa. Maknanya dia siap-siapkan adakan alif maddiyah tu untuk kita baca 2 harakat. Okey, selesai. Okey. Ada lagi poin-poin penting dalam mad jaiz, sabar ya. Okey, kita tengok di sini mad iwad juga, mad jaiz pula. Mad iwad. Mad iwad tidak terjadi apabila waqaf pada huruf tak marbutah. Okey, tak marbutah yang berbaris 2 di atas. Contohnya khasyi'atan absaruhum. Khasyi'atan. Walaupun ini hurufnya tanwin fathatain, kalau kita berhenti, kita tak boleh jadikan mad iwad. Yang ini kita matikan terus tanpa kita tambahkan ataupun kita gantikan dengan huruf maddiyah. Khasyi'ah. Walaupun tanwin atas fathatain sekalipun, dia dikecualikan. Huruf tak marbutah saja, tak simpul. Okey, ini luar daripada kaedahnya, kita kena tahu, kita kena hafal insya-Allah. Okey, sebelum kita last point ini, dalam bab mad iwad ini kita ada 2 perkara yang kita nak kena jaga. Ini banyak berlaku. Ada antara kita masih lagi nak kena training dan nak kena praktis, nak kena melatihkan diri betul-betul supaya tak berlakunya salah dalam menyebutkan hukum-hukum mad iwad dan seangkatan dengan mad iwad. Contohnya, perkara yang pertama yang perlu kita jaga
Iaitulah jangan kita tahan nafas waktu kita nak baca mad iwad. Jangan kita tahan nafas secara mengejut. Bila kita tahan nafas secara keras, secara mengejut, dia akan lahir huruf hamzah mati. Itu banyak. Yang angguk kepala tu maknanya dia pun tahu. Dia pun perasan mungkin bacaan siapa-siapa ataupun bacaan sendiri. Kadang-kadang kalau kita tarik nafas secara keras, dia akan terwujudnya huruf hamzah. Contohnya, innahu kana sami'an basira. Ra kan jadi macam ada hamzah mati hujung. Basira. Okey, ini nak kena jaga. Jadi elakkan daripada tarik nafas, tahan nafas secara keras, kita kena lepaskan nafas. Tapi secara perlahan, tak boleh lepas bebas pula. Okey, yang kedua nak kena jaga, jangan kita lepas nafas secara bebas ataupun secara kuat. Bila kita lepas secara kuat nafas, dia akan lahir pula satu huruf lagi. Dia akan melahirkan satu huruf, iaitulah huruf ha mati pula disebabkan nafas. Sami'an basira. Bila kita lepaskan nafas, dari dada keluarnya angin kita, angin itu akan jadikan huruf ha mati pula. Jadi sama kita nak kena jaga antara kita tahan dan kita lepas. Jangan berlebih-lebih. Sama ada kita tahan ataupun kita lepas, kita nak kena tengah-tengah. Sami'an basira. Nafas tapi tak kuat, tak lepas kuat, tapi tahan juga tapi tak tahan kuat dalam masa yang sama. Dua perkara ni penting dalam bab mad iwad, antaranya mad iwad dan mana-mana mad yang sama dengannya. Contohnya macam kadang-kadang mad asli di hujung perkataan, di hujung ayat pun mad asli. Wadduha wal-laili idza saja. Sama juga. Kalau kita tahan nafas, wadduha ha macam ada hamzah. Kalau kita lepas nafas, wadduha dia ada ha. Itu semua kita nak kena haluslah supaya kita tak menambahkan huruf yang tak wujud di dalam ayat. Yang poin terakhir sekali sebagai penutup, mad iwad dinamakan juga mad mulhaq tabi'i ataupun dia sama juga dengan mad tabi'i pada syaratnya, tetapi diberi nama mad iwad secara khusus sebab dia ada tak sama. Bila dia kata mulhaq, dia ada persamaan tapi tak sebiji lah. Kalau sama sebiji tu maknanya kenapa nak ada mad iwad pula kan? Okey, bezanya mad asli mad asli tabi'i ni sama dengan mad iwad, sama je dua harakat. Cuma mad iwad hanya berlaku pada waqaf. Bila kita sambung, dia tak jadi mad iwad. Hakiman alima, kalau sambung hakiman tak ada mad iwad. Tapi mad asli sambung ke waqaf ke tetap dia kena ada dua harakat. Okey, itu sahaja alhamdulillah bagi saya untuk mad iwad. Saya dah simpulkan, rumuskan secara kesimpulan. InsyaAllah harap-harap semua kita boleh faham dan boleh baca dengan baik insya-Allah untuk mad asli, mad iwad untuk tambahan malam ini dan juga mad-mad yang lain insya-Allah. Sebelum kita buka surah Al-Insan, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak ditambahkan dalam bab mad iwad ataupun hukum-hukum yang Tadi Ustaz sebut wadduha. Kalau kita matikan wadduha tu nak satu harakat tak? Baca wadduha kita. Tak, dua harakat juga. Dua harakat. Dua. Bukan nak kena kontrol. Cuma kena kontrol. Sebab kalau kita tak kontrol macam tadi, dia sama mad iwad. Dia ada muhtaraz. Dia kata perkara yang harus kita jaga dalam bab hujung-hujung tadi. Sama juga. Kalau kita lafaz lebih, dia akan jadi macam ada ha. Ada antara qari-qari kita bila baca dalam kelas, bila saya sebut, itu dah macam ada ha sikit. Ataupun ada hamzah sikit. Wadduha wal-laili idza saja. Dia tak kasatkan hamzah, tapi bila dia tarik nafas, dia tahan nafas, seolah-olah jadinya hamzah. Seolah-olah. Okey, tapi tetap dua harakat. Jadi nak tarik ke nak tahan ke nak lepas tak? Dia antara tarik dan lepas. Dia kena jaga-jaga. Dia kena jaga-jaga. Jangan kita tarik sangat, jangan kita tahan sangat, dia akan jadi hamzah.
Jangan kita lepas sangat, dia akan jadi ha. Jadi antara-antaralah. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia tak ada. Dia tak ada. Nafas ada, tapi dia tak ada macam keluar nafas ha dari dada. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Okey. Malam ni Haji Din tak ada, agaknya semua baik belaka, alhamdulillah. Ustaz. Ha. Dia memang kalau Mat Reward memang pada akhir ayat memang semua baris atas sajalah. Fathatain ataupun Fatahah sajalah. Dia tak ada bawah. Ya. Bawah atau depan. Mad Iwad hanya berlaku pada hujung bacaan, tak semestinya hujung ayat. Hujung bacaan bila kita waqaf, dan bila kita waqaf, huruf itu adanya fathatain, dan fathatain itulah kita iwad. Kita gantikan fathatain dua baris tu, kita pergantikan kepada huruf mad. Fathatain itu kan tanwin kan? Tanwin tu yang nun, yang ada pada tanwin itu, nun itu kita ganti. Kita tak sebut dah man kita tak sebut dah man, nun tu yang ada pada tanwin kita gantikan dengan huruf mad, jadinya ma, daripada man menjadi ma, 2 harakat. Oh, okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah malam ni kita baca sikit surah Al-Insan, muka surat 579, sambungan bacaan kita untuk kita keluarkan hukum-hukum yang ada dalam bacaan dalam ayat-ayat ini bersama, dan juga kita akan kenal lebih lagi mad-mad ataupun hukum-hukum yang kita dah belajar, insya-Allah. Ayat berapa malam ni? Ayat 16 tak? 16 Okey, ayat 16. Wa yusqawna fiha ka'san, betul eh? Ni bukan qawari min. Oh, 16, sorry. Qawari min fiddatin. Okey, silakan. Okey, silakan siapa nak ambil bahagian membaca dan juga cuba mengeluarkan hukum-hukum yang ada dalam bacaan dalam ayat yang kita baca. Ustaz, apa page Ustaz? 579. 579. 579. Ya, betul. Sama. Ayat yang ke-16, ayat pendek, insya-Allah. Tafadhal, siapa boleh baca, keluarkan insya-Allah. Selalunya yang pendek-pendek ni qari daripada Melaka, dia borong. Nampak dia nak tekan unmute tu. Haji Din tak ada, tak boleh Ustaz. Tak boleh. Okey. Apa nak mulakan, insya-Allah kita ambil beberapa ayat malam ni insya-Allah. Okey. Siapa nafas pendek Ustaz? Tak apa, nafas pendek tak apa. Yang penting kita cuba dan usaha. Fadhal ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Saya bacakan tajwid ni sekarang Ustaz. Okey. Wa manasli mutlak. Manasli ya. Ri manasli. Min fid ifa hakiki. Ting qa ifa hakiki. Ru manasli mutlak. Ha manasli mutlak. Ta izar qalqala sugra. Di manasli surah. Manasli mutlak. Ra. Jadi mad iwad. Okey, minta maaf Haji Ahmad Singgari dah banyak kali sebutnya ma'asli mutlak. Kenapa sebut mutlak? Dah terbiasa dengan mutlak kan? Terbiasa dengan kitab-kitab itu aturan yang lain. Macam mana? Mad asli mutlak. Apa bezanya ma'asli mutlak dengan ma'asli tak mutlak?
Biasanya tak ada lah Ustaz. Tapi kalau dia kata mutlak tu memang dah ditetapkan juga. Okey, tak apa. Mungkin itu tambahan tu, itu tambahan. Jadi nanti yang lain dengar, selalunya mak asli je sebab tiba-tiba Haji Ahmad special sikit. Dia ada mutlak pula. Okey, sebenarnya mak asli ni dia ada pecahan dia, dia ada ilhaq dia. Termasuknya tadi. Termasuknya mak iwad tadi, dia macam mak asli. Tapi dia bukan mutlak. Sebab dia sebahagian je. Bila kita wakaf dia jadi macam mak asli 2 harakat, tapi kalau kita wasal dia tak jadi macam mak asli. Itu dia nama sendiri mak iwad. Tapi tak apalah Mak Haji Ahmad kalau sebut mutlak nanti kena sebut macam itulah. InsyaAllah. Tapi sebenarnya kalau sebut mak asli saja pun dah cukup insyaAllah. Muslim mutlak tu maknanya kita ada gelaran tambahan lagi alhamdulillah. Okey, semua hukum disebutkan dengan jelas. Alhamdulillah bacaan pun bagus alhamdulillah. Okey, ayat yang berikutnya yang ke-17 dipersilakan. Okay, Ustaz, saya cuba ya. Okey. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Pasal nun dia tak ada dekat sukun jadi saya fikir. Okey, selesai. Okey, وَيُسْقَوْ tu okey, Polin Dan fiha, fi tu mad asli, ha tu mad asli. Ka'san kana, ini ikhfa hakiki. Miza mad asli, juha mad asli, zan jabila, zan tu kira ikhfa hakiki. Bi tu mad asli, la tu mad iwad. Kalau tertinggal satu Ada kan. satu Kan tak apa, mak asli kita tak apa, kita boleh pertimbangkanlah mak asli biasa. Okey Tuan Haji Taib, kalau wayus qaun berhenti dia jadi apa? Itu kira madlin. Madlin. 2 atau 4 atau 6. Dibaca qasar, tawassut, isba'. Okey. Okey, alhamdulillah selesai. Ayat yang ke-18. Fadhal. Siapa? Asyik yang lancar je baca, kita nak yang kurang lancar lah. Kita baru tahu tambah-tambah hukum-hukum lain pula. Tak maksudnya macam ni, maksudnya orang yang baru nak mencuba. Kalau walaupun ada salah sikit sebanyak, tak disebutkan hukum semua, ada yang tersalah. Sebenarnya itu satu langkah cepat untuk dia tambahkan, kemas maklumat tajwidnya. Bila iqlab dia sebut izhar jauh sangat kan. Tiba-tiba dia tersalah, lepas tu dapat diperjelaskan, insya-Allah dia akan ingat lama. Sebenarnya cara-cara kita untuk kita nak cepat kenal tajwid. Tak apa. Kita je sebenarnya dalam kelas ni saya tengok tak ada yang baru, yang sama-sama juga. Jadi kita sama-sama kenal dah. Haji Taib dengan Haji Syarif Bashir, Haji Ahmad Singgari yang selalu sebutnya, masya-Allah. Alhamdulillah, Haji Nurdin. Okey, jadi lain-lain insya-Allah cuba. Muslimah pun boleh, saya tolong bacakan, cuba boleh kupaskan tajwid-tajwid yang ada dalam ayat. Silakan. Saya try Ustaz. Okey. Aina fiha tusamma salsabila. Ainam fiha, tanwin bertemu dengan fa. Ifa hakiki dengung 2 harakat. Fiha, fi tu mad asli, ha pun mad asli. Tu sama tu wajibul gunnah, mim bertasydid. Tapi mim bertemu alif tu tak pasti mad asli ke bukan. Kenapa tak pasti? Sebab dia ada alif, tapi dia ada dua tajwid dalam satu perkataan. Maksudnya yang mim bertasydid tu wajibul gunnah. Ma tu pun ada alifnya,
mat Dia asli. sekarang ni okey, bagus tu, bagus tu. Orang muda kadang-kadang dia fikir lebih luar kotak tu. Okey. Tak cuma ma kita dah selesai dah. Ma kita dah dengung 2 rakaat dah kenyang 2 rakaat kan. Jadi dia tak berebut dah. Ma dah kenyang, dia dah habis. Jadi apa ni maksudnya dengung 2 rakaat itu kita dah selesai. Kita dah tak berebut dah. Jadi ma lepas pada tu hukum baru. Ini tak berlakunya berebutnya insya-Allah. Jadi mat asli lah sini. Dengan yakin. Okey. Okey, terus Lepas tu lagi salsabila, B tu mat asli, la tu mat iwad. Okey, soalannya macam tadi saya tu tanya Haji Taib wa yusqaun, disebabkan di sini kalau kita berhenti jadinya maklin kan. Okey, kalau betul. ayat 18 ni kalau ainan ada yang ya maklin. Di sini kalau kita berhenti jadi mat apa? Aina dia akan jadi macam mana aina? Maksudnya ain bacaan dia aina, dia akan jadi mat iwad lah. Saya gelak je. Saya nak dia jawab matlin juga sebab ada ya ni. Rupanya dia kenal, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Bagus. Dia walaupun di awal perkataan di tengah-tengah bacaan aina, kalau kita berhenti tetap juga mad iwad. Dia tak tunggunya hujung ayat saja. Okey. Ayat ke-19. 19 story dari Brunei Ustaz. Dari mana? Brunei. Okey. Okey, silakan. Langit ada banjir, ada tina. Boleh ya? Tak dengar. Apa tadi, Haji? Okey, boleh. Boleh dengar? Okey, boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Wayatu asli wa alaihim ini bagi apa tadi? Malin dia ramai sebutnya bacaan lin tapi tak apa, tak sebut pun tak apa sebab kita tak berhenti. Alaihim biasa Wildanun ini apa ni? Mim musyaddadah Mufalladu tu asli Naiza asli wa aitahum rifa'hum temuko rifa' hakiki apa? Izhar sorry. Izhar Syafawi kan? Syafawi. Hasib di qalqalah iqlab sughra. Tahum izhar mim mutamakkin. Izhar Syafawi, kena sebut Izhar Syafawi. Lu'lu'am mim musaddadah Mancu Rifa apa? Rifa Syafawi. Nun mati bertemu dengan sa. Nun mati ni. Nun mati Rifa Syafawi. Dia kalau Syafawi mesti kena huruf bibir mulut. Mim mati. Mim. Ni nun mati maknanya ikhfa haqiqi lah yang 15 huruf. Asli. Mat iwa. Okey. Tak apa, itu satu percubaan yang bagus, yang baik, yang berani insya-Allah. Wa yatufu, kalau kita berhenti jadi apa? Di mana? Yang huruf yang pertama sekali wa yatufu kalau berhenti. Wa yaqufu. Kalau berhenti. Berhenti di fa ya. Dia jadi apa? Wa yatu. Syukur.
Dia jadi sukun, betul, huruf tu jadi sukun fa tu. Tapi hukumnya apa? Hukum dia. Minta maaf. Ni jadi mad arid lis sukun. Walaupun awal perkataan saya nak saja nak ingatkan, sebab kadang-kadang kita faham arid sukun mesti nak kena tunggu ujung ayat. Dia tidak. Di tengah-tengah ke ataupun huruf pertama pun tiba-tiba nak baca wayatub tersedak. Tapi kita nak terberhenti kan? Kena matikan fa wayatub. Okey, 2 harakat ataupun 4 ataupun 6. Jadi dia boleh jadi juga mad arid lis sukun. Okey, ayat 19 ni banyak hukum. Jadi itulah Cik Syed dah mula mencuba, alhamdulillah. Ada yang bertukar-tukar dengan hukum yang lain tapi tak ada masalah. Contohnya tadi, mana tadi? Mim lu'lu'am mansura, dia dah terikut macam Haji Tayyib tadi. Mim itu ada sabdu, dia sebutnya mim musyaddadah. Padahal di sini kita kena bagi kepada idgham ma'al gunnah. Lu'lu'am man. Di sini tanwin bertemu dengan mim. Jadi utamakan idgham ma'al gunnah. Jadi cara bacaannya sama juga, 2 harakat. Mantura lu'lu'am tu kita kena dengung 2 harakat. Dan tapi hukumnya lebih tepatnya kita sebut untuk idgham ma'al gunnah. Okay. Yang lainnya tak apalah, insya-Allah kita boleh bila dah selalu mencuba, selalu sebut-sebut, dia akan datang cepat daripada kita nak berkata lagi. Sebelum kita nak sebutkan hukum tu, dia dah datang jam hukum-hukum tu yang kita dah lancar sebut selalu tu. Bila dah sampai tahap tu seronoklah. Sekarang ni alhamdulillah tak apalah, kita mencari-cari lagi kan hukum-hukum yang jarang-jarang jumpa tu. Kita kena tengok ke siling, tengok ke kiri kanan dulu baru datang. Tak apa. Okey. Okey, yang lain okey, alhamdulillah. Okey, ayat terakhir insya-Allah untuk malam ni. Ayat yang ke-20. Siapa nak cuba? Muslimah hari ni semua diam Okey, ayat yang ke-20. Ayat paling senang insya-Allah. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Wa idza ra'aita thumma ra'aita sama. Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa alif ma asli. Za alif ma asli. Ra dibaca tebal Ustaz. Okey. Sama wajibul gunnah. Baca dengung. Ra dibaca tebal lagi. Na'i ya tu mat asli. Naimam tanwin jumpa waw. Baca dua harakat dengan dengung. Idgham ma'al gunnah. Okey. Mulkan kaf tanwin jumpa kaf ifa hakiki Zat. Betul, insya-Allah. Ifa hakiki. Kabira bi ya tu mat asli. Ra dibaca tebal, kalau diwakaf mat iwad ketika diwakaf. Masya-Allah. Okey, Haji. Ra'aita kalau berhenti hukumnya apa? Ra'aita mat arif dia sukun. Tengok sekali lagi, sekali tengok. Madlin Zat. Sekali tengok mak ada arid, 2 kali tengok maklin dia sama je tu, dia hampir sama. Cuma di sini ya tu sebelumnya bahagian atas maklin dah. Ra'ait. Okey, alhamdulillah. Tadi yang mula-mula tadi wa itu tak perlu ada mat. Wa idza. Tak ada alif dia tu bukan. Tak ada. Dia alif mesti nak kena alif mati, alif tak berbaris.
Di sini alifnya berbaris i kan, berbaris bawah tu hamzah qata, hamzah. Hamzah kata dah tumpang alif, jadi alif tu tak kira lah. Tak kira, tak kira. Dah dapat dah alif tu untuk hamzah dah, tak boleh kacau. Hamzah dah kacau dah dia. Ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Terima kasih, semua. Sama-sama, alhamdulillah. Okey, sebelum kita tutup majlis, tutup kelas kita, ada apa-apa nak tambah? Soalan? Ada tambahan? InsyaAllah semua okey, jelas malam ni insyaAllah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bertambah seronok kita, bertambah minat kita dan juga bertambah usaha kita lah insya-Allah untuk tajwid. Kita ada sedikit lagi untuk habiskan ilmu tajwid ni dan insya-Allah kita akan pergi kepada hukum-hukum yang agak mendalam lagi insya-Allah bersama. Kita kaih dan kita kayuh pelan-pelan dan kita akan faham bersama sedikit-sedikit insya-Allah untuk semua boleh faham dan untuk semua boleh baca Al-Quran dengan tajwid dan dengan baiknya ni insya-Allah. Untuk malam ini apa yang baik adalah rezeki dan juga taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, kekurangan diri saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dan beri kesempurnaan untuk kita memahami ilmu tajwid dan ilmu Al-Quran insya-Allah. Sama-sama kita tutup majlis kita dengan doa tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. من قلب الله يغشع من عين لا تدمع من دعاء لا يستجاب له برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat berehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam YB. Baik. InsyaAllah. Okey, jumpa esok. Sama-sama, insya-Allah jumpa esok. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Bye. Bye. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Isa pelajar cemerlang lah malam ni. Insya-Allah. Kita dah cuba je. Insya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah.